Kembali dalam channel Cikgu Chef Tutorial. Kali ini kita akan membincangkan suatu tajuk, yaitu dasar harga minimum dan dasar harga maksimum. Kedua-dua tajuk ini akan dibincangkan secara serentak bagi mengelakkan kekeliruan, karena seringkali berlaku di mana pelajar-pelajar terkeliru antara dasar harga minimum dan dasar harga maksimum. Oleh itu, perbincangan ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dan seterusnya menerangkan perbezaan antara dasar harga minimum dan dasar harga maksimum. Apa itu dasar harga minimum dan dasar harga maksimum? Secara konsepnya, dasar harga minimum merupakan satu dasar penetapan harga pasaran yang lebih tinggi daripada tingkat harga keseimbangan pasaran. Kerajaan akan menetapkan dasar harga minimum sekiranya harga pasaran terlalu rendah. Manakala dasar harga maksimum pula merupakan suatu dasar penetapan harga pasaran yang lebih rendah daripada tingkat harga keseimbangan pasaran. Kerajaan akan menetapkan dasar harga maksimum sekiranya harga pasaran terlalu tinggi. Ini bermakna kalau kita lihat perbezaan utama di antara dasar harga minimum dan dasar harga maksimum adalah bagi dasar harga minimum, penetapan harga yang lebih tinggi daripada harga keseimbangan pasaran, tetapi bagi dasar harga maksimum, ia adalah penetapan harga yang lebih rendah daripada tingkat harga keseimbangan pasaran. Persoalannya, apakah yang menyebabkan dasar harga minimum dan dasar harga maksimum dilaksanakan? Bagi dasar harga minimum, sebab utama kenapa dasar ini dilaksanakan adalah karena harga pasaran yang terlalu rendah. Manakala bagi dasar harga maksimum, sebab utama kenapa dia dilaksanakan adalah karena harga pasaran terlalu tinggi. Persoalan seterusnya adalah apakah tujuan dasar harga minimum dan dasar harga maksimum dilaksanakan? Bagi dasar harga minimum, apabila harga di pasaran terlalu rendah, apabila harga barang-barang keluaran di pasaran terlalu rendah, ini akan menyebabkan pengeluar, khususnya petani, mengalami kerugian. Oleh itu, tujuan utama dasar harga minimum dilaksanakan adalah untuk melindungi pengeluar. Bagi dasar harga maksimum pula, apabila harga di pasaran terlalu tinggi, ini akan menyebabkan kuasa beli pengguna menurun. Dan akhirnya, kebajikan pengguna terjejas. Oleh itu, tujuan utama pelaksanaan dasar harga maksimum adalah untuk melindungi pengguna. Sekarang kita lihat perbandingan dasar harga minimum dan dasar harga maksimum dari segi keluk. Kalau kita lihat dari segi keluk, bagi dasar harga minimum, penetapan harga adalah di atas daripada harga keseimbangan pasaran seperti yang ditunjukkan oleh keluk harga minimum yang berwarna biru, yaitu pada tingkat harga P1 yang lebih tinggi daripada harga keseimbangan pasaran. Manakala bagi dasar harga maksimum, kalau kita melihat keluk, dasar harga maksimum ditunjukkan oleh keluk harga maksimum yang berwarna biru pada tingkat harga P1 yang lebih rendah daripada harga keseimbangan pasaran. Ini jelas menunjukkan bahwa harga minimum adalah lebih tinggi daripada harga keseimbangan pasaran dan harga maksimum adalah harga yang lebih rendah daripada harga keseimbangan pasaran.
bagi dasar harga minimum. Apabila kerajaan menetapkan harga minimum khususnya kepada barang-barang keluaran pertanian, maka harga keluaran tersebut tidak boleh lebih rendah daripada harga minimum yang telah ditetapkan. Ini bermakna kalau merujuk kepada Keluk 1, yaitu dasar harga minimum, maka harga haruslah di atas P1 dan tidak boleh berada di bawah P1. Ini bermakna harga keluaran barangan pertanian akan dijual sekurang-kurangnya adalah pada tingkat harga P1. Manakala bagi dasar harga maksimum, apabila kerajaan menetapkan dasar harga maksimum pada paras P1, yaitu harga maksimum, maka barangan tidak boleh dijual lebih tinggi daripada harga maksimum yang telah ditetapkan. Barangan boleh berada di bawah paras harga maksimum, tetapi tidak boleh melebihi harga paras maksimum. Ini bermakna merujuk kepada Keluk 2, yaitu dasar harga maksimum. Harga barangan di pasaran tidak boleh lebih tinggi daripada paras harga P1, tetapi boleh berada di bawah paras harga P1. Ini bermakna bagi dasar harga maksimum, harga barangan tidak boleh melebihi harga maksimum yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sekarang kita akan lihat pelaksanaan dasar harga minimum. Merujuk kepada Keluk 1. Keseimbangan asal tercapai apabila keluk permintaan DD0 bersilang dengan keluk penawaran SS0 pada titik I0. Ketika ini, tingkat harga keseimbangan pasaran adalah P0 dan kuantiti keseimbangan pasaran adalah Q0. Sekiranya kerajaan mendapati harga tersebut terlalu rendah dan menjejaskan hasil pengeluar, terutamanya petani, maka kerajaan akan menetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga keseimbangan pasaran. Kerajaan menetapkan harga minimum pada tingkat harga P1. Apabila kerajaan menetapkan harga minimum, maka kesannya yang pertama, harga barangan keluaran meningkat dari P0 kepada P1. Yang kedua, kuantiti diminta menurun dari Q0 kepada Q1. Yang ketiga, kuantiti ditawar meningkat dari Q0 kepada Q2. Dan yang keempat, akan berlaku lebihan penawaran sebanyak jarak AB atau Q2 tolak Q1. Bagi mengelakkan harga menurun akibat lebihan penawaran, maka kerajaan akan membeli semua lebihan penawaran, yaitu sebanyak Q1, Q2. Ini menunjukkan kerajaan terpaksa melakukan perbelanjaan, yaitu perbelanjaan kerajaan sebesar harga minimum didarab dengan lebihan penawaran, atau juga bersamaan dengan P1 darab dalam kurungan Q2 tolak Q1. Atau kita boleh melihat melalui keluk merupakan kawasan Q1A, B, dan Q2. Bagi dasar harga maksimum pula, merujuk kepada Keluk 2. Keseimbangan asal tercapai apabila keluk permintaan DD0 bersilang dengan keluk penawaran SS0 pada titik I0. Ketika ini, harga keseimbangan pasaran adalah P0 dan kuantiti keseimbangan pasaran adalah Q0. Jika kerajaan mendapati harga tersebut terlalu tinggi dan menjejaskan kebajikan pengguna, maka kerajaan akan menetapkan
harga yang lebih rendah daripada harga keseimbangan pasaran. Dengan itu, kerajaan menetapkan harga maksimum pada tingkat P1. Pelaksanaan harga maksimum akan memberi 4 kesan utama, yaitu yang pertama, harga barangan menurun dari P0 kepada P1. Yang kedua, kuantiti diminta meningkat dari Q0 kepada Q2. Yang ketiga, kuantiti ditawar menurun dari Q0 kepada Q1. Dan yang keempat, akan berlaku lebihan permintaan sebanyak jarak EB ataupun Q2 tolak Q1. Oleh itu, bagi mengelak daripada harga meningkat akibat lebihan permintaan, maka kerajaan melaksanakan 2 tindakan, yaitu yang pertama adalah melepaskan stok sedia ada untuk memenuhi lebihan permintaan, dan yang kedua, kerajaan melaksanakan dasar catuan dengan menghadkan kuantiti barangan yang boleh dibeli oleh pengguna. Kita telah membincangkan konsep dasar harga minimum dan dasar harga maksimum. Semoga perbincangan ini memberi manfaat kepada pelajar dan calon-calon STPM. Sekian pertemuan pada kali ini, dan kita akan bertemu semula pada tutorial yang akan datang. Sekian, terima kasih.